Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Terima kasih kepada penonton yang melihat rancangan Tanyalah Ustazah bersama Ustazah Ainul Syafiqah. Pada hari ini, Ustazah akan membawakan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu berkaitan tentang iman. Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Baiklah, iman menurut pandangan jumhur ulama dari segi bahasa bermaksud kebenaran hati. Dari segi istilahnya pula, dalam Arabnya berbunyi tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amala bil arkan. Apakah tiga ayat yang saya bacakan tadi? Iaitu tasdiqu bil qalbi bermaksud kita menerima dengan hati, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua wa iqraru bil lisan, kita berikrar dengan sebenar-benarnya dengan kalimah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan wa amala bil arkan bermaksud beramal dengan badan. Maksud kita beramal dengan anggota badan, kita beribadah, kita lakukan semuanya kerana lillahi ta'ala. Oleh itu, pandangan di soal Qadrawi juga menyatakan iman ini bermaksud kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan tanpa ada perasaan ragu-ragu, tiada perasaan syak, serta mempengaruhi dalam kehidupan kita. Oleh itu, iman ini bukanlah sekadar kita berlafaz, kita melafazkan aku beriman, namun iman ini skopnya sangat luas. Kita perlu mengakui, kita perlu beramal, kita perlu menzahirkan, menterjemah dalam kehidupan kita apa yang dibawa oleh Rasulullah, kita turuti, kita taat, kemudian kita lakukan itu sebenar-benarnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sehingga 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Dan di antara manusia itu ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi yang sebenarnya mereka menipu diri sendiri dan mereka tidak sedar yang mereka telah menipu. Dan ayat ini membawa maksud bahawa Allah menceritakan golongan orang kafir ini, mereka cuba untuk menipu diri sendiri. Mereka tidak sedar bahawa Allah itu maha melihat, Allah mengetahui setiap apa yang tersirat di dalam hati setiap orang manusia. Secara ringkasnya, orang yang beriman adalah orang yang mempercayai, mengakui dan beramal. Tiga syarat ini jika tidak ada salah satunya, maka tidaklah dikatakan golongan orang yang beriman. Mereka ini jika tidak ada salah satunya, maka mereka ini terdiri daripada golongan orang munafik, golongan fasik ataupun golongan orang yang kafir. Oleh itu, orang yang beriman, kita betul-betul yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan kita menzahirkan dalam kehidupan kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pergi kepada persoalan yang kedua. Apakah hubungan di antara iman dengan perbuatan ataupun akhlak? Baiklah, saya bawakan satu hadis yang berbunyi akmalul mu'minin imanan ahsanhum khulqan. Hadis syarif riwayat Tirmizi yang bermaksud orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Oleh itu, iman dan juga akhlak ini, dua elemen ini sangat menjadi hubungan yang rapat lah, ada kaitan yang rapat untuk lahirkan individu yang memiliki akhlak yang mulia, hamba Allah yang memiliki peribadi yang mulia. Oleh itu, hubungan di antara iman dan juga akhlak tidak boleh dipisahkan. Jika dipisahkan, maka tidaklah sempurna imannya. Oleh itu, saya bawakan satu lagi hadis sabda Rasulullah yang bermaksud tidak ada suatu pertimbangan yang lebih berat pada hari akhirat, iaitu amalan, iaitu akhlak yang mulia. Itu jelaslah bahawa sebagai seorang mukmin kita perlu memiliki akhlak yang mulia, kerana setiap perbuatan itu akan dihitung, akan dihisap di akhirat kelak nanti. Moga-moga mendapat syafaat, mendapat ganjaran pahala serta dikurniakan golongan bersama golongan orang yang beriman.
Saya bawakan satu contoh untuk kita sama-sama lihat. Kita lihat ada individu ini mengakui sebagai umat Islam namun masih melakukan perkara-perkara yang mungkar. Bagaimanakah situasi ini boleh berlaku? Hal ini pasti berpunca daripada dalaman seseorang. Jika imannya kurang, maka boleh mendorong individu itu melakukan perkara yang buruk, perkara yang Allah larang. Melainkan sebaliknya, jika individu ini ada iman yang sangat tinggi, iman yang kuat, maka seseorang individu itu akan terdorong untuk melakukan perkara yang baik, perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi kepada persoalan yang ketiga. Adakah akhlak yang mulia tanpa iman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh itu kita mengetahui orang mukmin, orang yang beriman pastinya akan mempamerkan, menterjemahkan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia. Golongan yang beriman ini akan melakukan setiap pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh kerana mengetahui Allah itu Maha melihat, dan mereka akan lakukan dengan kerana sebenar-benarnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana pula dengan akhlak mulia yang dilakukan oleh golongan yang tidak beriman, terutama golongan orang kafir? Adakah amalan mereka ini diterima oleh Allah? Maka dalam persoalan ini saya simpulkan bahawa akhlak yang mereka lakukan atau perbuatan baik yang mereka lakukan ini akan mendapat balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya terbatas hanya di muka bumi ini saja, hanya di dunia saja mereka mendapat balasan kebaikan. Namun pada akhirat kelak nanti tidak akan dihitung. Umpama debu, bila kita tiup bertebaran lagi, kita dapat lihat debu itu ke mana perginya. Jelaslah bahawa akhlak mulia yang dilakukan oleh golongan yang tidak beriman, yakni golongan yang bukan Islam, orang kafir, hanya diterima di dunia sahaja, tidak pada akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 23. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut bahawa golongan orang kafir ini pada hari akhirat nanti, setiap akhlak mulia yang dilakukan oleh mereka tidak lagi bermanfaat, tidak lagi dihitung kerana kehidupan mereka yang keadaan batil dan kafir. Ini menjadi punca akhlak mereka yang baik itu tidak akan dihitung walaupun akhlak tersebut baik di sisi Islam. Persoalan yang keempat itu persoalan yang terakhir yang berbunyi, bagaimana cara untuk membentuk akhlak yang mulia mengikut landasan syarak. Oleh itu saya kongsikan 3 T. T yang pertama adalah takhalluq. Kita berusaha untuk melatih diri, membiasakan diri untuk bersikap baik. Kita lakukan perbuatan yang baik itu dengan bersungguh-sungguh, tanpa perasaan jemuh atau perasaan bosan. Yang kedua, T yang kedua adalah tumpuan. Kita bermula dengan tumpuan secara berfokus terhadap akhlak-akhlak ataupun adab seharian. Contoh dalam kehidupan kita, adab makan, adab tidur, adab memberi salam. Semua itu ada adab yang Islam anjurkan untuk kita. T yang ketiga adalah tanggungjawab. Kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, dijadikan setiap perbuatan baik itu sebagai tanggungjawab kita sehingga kekal menjadi kebiasaan rutin kita setiap hari. Contoh saya berikan, kita lakukan infak, kita lakukan solat duha setiap hari. Kita jadi konsisten setiap hari sehingga kita merasakan jika kita tingkat perbuatan tersebut jadi satu ralat dalam hari kita. Oleh itu 3 T yang saya kongsikan tadi, takhalluq, iaitu kita cuba melatih diri untuk bersikap baik. Yang kedua, tumpuan, iaitu kita bermula dengan tumpuan secara berfokus terhadap adab seharian kita. Yang ketiga, tanggungjawab. Kita jadikan setiap perbuatan yang baik itu sebagai tanggungjawab kita. Mudah-mudahan 3 T yang saya kongsikan ini menjadi bermanfaat dan berguna, ilmu yang berguna untuk anda semua. Secara kesimpulannya, iman adalah satu keperluan bagi setiap orang Islam. Tanpa iman, individu itu akan terdorong melakukan perkara-perkara yang mungkar. Namun jika kita ada iman yang kuat, dalamnya itu mengakui adanya Allah yang melihat kita, yang menilai setiap perbuatan kita, pasti kita akan merasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Oleh itu, beriman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman. Maka wajib untuk kita mengimani setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh agama untuk kita, kerana untuk mencapai hidup yang sempurna, maka jalannya adalah iman. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah.